Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Iris Kristina binti Badrul Syam, nombor matrik 3242003501. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nazatun Nuraniza binti Khairul Amar, Kad Matrix 3242003291. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Naili Seri Mutiara binti Muhammad Asri. Hai, nama saya Nur Akilah binti Zainal Abidin, Kad Matrik 3242002921. Pertama, permata insan. Pada 12 Mac 2010, tertubuhlah Permata Insan di Universiti Sains Islam Malaysia atau dikenali sebagai USIM di Negeri Sembilan. Tujuan Permata Insan ini ditubuhkan bagi melahirkan bakal ilmuwan Islam yang berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Falsafah kewujudan Permata Insan. Falsafah kewujudan Permata Insan ini berorientasikan berorientasikan keilmuan Islam yang berasaskan sumber asal iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Terdapat beberapa kriteria syarat serta pemilihan bagi kanak-kanak yang ingin memasuki Permata Insan ini. Yang pertama, pintar dan berbakat. Pintar dan berbakat dari segi aspek memahami, mentafsir, menghafaz, mengaplikasikan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan serta hubung kait STEM. Apa itu STEM? S. Sains, T. Teknologi, E. Kejuruteraan dan Matematik. Yang kedua, kanak-kanak yang berumur 8 hingga 12 tahun dan beragama Islam. Seterusnya, permata seni yang saya terdapat jenis seni tadi. Lokasi dia adalah dekat Petro Science di KLCC Sains Interaktif. Tujuan dia untuk mendidik atau melatih anak-anak dan dewasa tentang teknologi dan sains. Antara maklumat jenis seni tari yang saya dapat adalah Pusat Inovasi Pendidikan dan Perkembangan Industri Kreatif. Ia berperanan dalam dalam meningkatkan kaedah dalam perkembangan melalui perkembangan inovasi serta menyokong pertumbuhan industri kreatif seperti visual, media, reka bentuk dan lain-lain. Okey, seterusnya institusi pendidikan. Institusi pendidikan ialah tempat pelajar-pelajar menambah ilmu, pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran. Seperti contoh di sekolah, universiti, college dan lain-lain. Maklumat terakhir ialah pusat penelitian dan perkembangan. Ia berfokus pada pengembangan intelektual teknologi. Institusi ini membuat research untuk melahirkan inovasi baharu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nombor 3, Permata Pintar. Permata Pintar berlokasi di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Tujuan Permata Pintar ini ditubuhkan bagi melahirkan murid-murid yang mempunyai potensi intelek semula jadi yang tinggi. Kriteria-kriteria untuk memasuki Permata Pintar ini adalah berbakat dan juga intelek. Manakala tiada had umur yang ditetapkan untuk memasuki Permata Pintar ini. Permata kurnia. Permata kurnia khusus dibangunkan untuk kanak-kanak berkeperluan khas
antara lokasi pemata kurnia adalah Pusat Pemata Kurnia di Jalan Sentul, Kuala Lumpur. Tujuan pemata kurnia dicipta adalah untuk menyediakan pendidikan khusus. Mereka menyediakan pendidikan yang bersesuaian dengan keperluan kanak-kanak autistik. Selain itu, tujuannya juga adalah untuk meningkatkan kesedaran autism. Hal ini juga termasuk memberi kefahaman lebih mendalam kepada ibu bapa, guru dan masyarakat umum tentang menyokong kanak-kanak ini. Tujuannya juga adalah intervensi awal yang berkesan. Intervensi yang bermaksud campur tangan. Pemata kurnia campur tangan dalam perkembangan kanak-kanak autism. Hal ini bertujuan membantu mereka dalam kemahiran bersosial, berkomunikasi dan tingkah laku yang positif. Tujuan yang terakhir adalah menyokong keluarga. Pemata kurnia memberi sokongan dalam pendidikan dan latihan untuk ibu bapa memahami cara terbaik menyokong perkembangan anak mereka. Kriteria yang membolehkan kanak-kanak memasuki pemata kurnia adalah didiagnos autism. Diagnos ini perlulah dilakukan oleh pakar seperti doktor, psikologi atau ahli terapi berumur 2 hingga 6 tahun. Hal ini kerana intervensi awal penting dalam membina perkembangan mereka. Kanak-kanak juga mestilah warga negara Malaysia jika ingin menyertai pemata kurnia. Kanak-kanak yang memerlukan keperluan pendidikan khas dan sokongan tambahan berbanding dengan pendidikan arus perdana sesuai menyertai pemata kurnia. Oleh itu, pemata kurnia adalah pusat pendidikan khas kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Pemata negara. Pemata negara merupakan inisiatif yang diwujudkan oleh Kerajaan Malaysia untuk memberikan penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti. Pemata negara ditubuhkan di seluruh Malaysia. Tujuan pemata negara ditubuhkan adalah untuk memberi pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti. Selain itu, tujuannya juga adalah untuk memupuk potensi kanak-kanak, memupuk bakat kanak-kanak dari muda agar mereka dapat mencapai perkembangan yang optimum. Akhirnya, tujuan pemata negara dibina adalah untuk mengurangkan jurang pendidikan antara kawasan luar bandar dan bandar dengan menyediakan peluang pendidikan yang setara. Kriteria untuk memasuki pemata negara adalah kanak-kanak yang berumur 4 tahun dan ke bawah. Keutamaan diberikan kepada keluarga berpendapatan rendah dan sederhana. Hal ini memastikan supaya golongan ini tidak ketinggalan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kanak-kanak yang tinggal di luar bandar dan pendalaman amat digalakkan untuk menyertai program ini. Ibu bapa juga digalakkan untuk memberi sokongan penuh terhadap perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Oleh itu, pemata negara merupakan salah satu usaha memberi pendidikan awal kanak-kanak yang lebih menyeluruh kepada kanak-kanak di Malaysia. Seterusnya, jasmani melahirkan kanak-kanak sihat tubuh badan. Kanak-kanak perlu makan makanan berkhasiat seperti vitamin E, D seperti yang ada di sayuran, ikan, daging, roti itu semua. Second, kanak-kanak perlu cukup tidur sekurang-kurangnya 8 jam ke 7 jam agar kanak-kanak tidak mudah lesu dalam kelas dan lain-lain. Dan akhir sekali, kanak-kanak perlu berlatih menggunakan otot kasar, iaitu menggunakan kaki, supaya dapat melatih kanak-kanak lebih interaktif lagi. Tidak macam seperti contoh saya yang ada pengalaman dekat taska saya, yang
budak umur 4 tahun tidak boleh berjalan. Itu antara punca-puncanya tidak melatih kanak-kanak umur seawal setahun, 2 tahun. Kita perlu mengajar anak-anak kita berawal supaya tidak ketinggalan dengan kanak-kanak yang lain. Okay. E. Emosi. Kanak-kanak yang memasuki institusi pemata negara akan lebih pandai mengurus emosi mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana persekitaran sokongan. Guru-guru di institusi ini telah dilatih untuk menyediakan persekitaran yang menyokong, selamat dan mesra untuk kanak-kanak merasai dihargai dan membantu mereka untuk mengekspresikan diri mereka. Selain itu, pendidikan sosial dan berinteraksi. Kanak-kanak di sana dididik untuk berinteraksi dan bersosial dengan rakan sebaya mereka melalui aktiviti berkumpulan. Ini dapat membantu mereka belajar cara bekerjasama, berkongsi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih matang. Akhirnya, aktiviti berstruktur dan bermain. Melalui aktiviti permainan yang disediakan oleh guru, kanak-kanak dapat mengawal perasaan dan bertindak balas dengan lebih tenang. Contohnya, permainan seperti role play. Kanak-kanak dapat melatih cara menghadapi pelbagai situasi emosi dalam kehidupan seharian mereka. Yang ketiga, R untuk rohani, iaitu membentuk kepribadian yang mulia. Di sekolah, kanak-kanak akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam bagi yang beragama Islam, manakala pendidikan moral bagi murid yang bukan beragama Islam. Mata pelajaran pendidikan Islam akan diajar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, manakala pendidikan moral akan diajar dengan nilai-nilai murni yang mengaplikasikan kehidupan seseorang itu. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita kupas lebih mendalam. Mata pelajaran pendidikan Islam, kanak-kanak akan mempelajari mata pelajaran seperti topik-topik seperti yang pertama, hafazan, Al-Quran, akhlak, tauhid, fiqah. Selepas itu, mereka akan belajar cara nak solat, menghafaz surah pendek dalam bacaan Al-Quran, akhlak dan sebagainya. Manakala mata pelajaran pendidikan moral, nilai-nilai murni seperti nilai-nilai terima kasih sayang, kerjasama, toleransi, nilai-nilai rasa hormat dan lain-lain lagi. Kesan apabila mereka belajar pendidikan Islam dan pendidikan moral, anak-anak dapat membezakan sesuatu perkara itu baik atau tidak. Nombor 4, intelektual. Generasi akan datang bijak pandai. Itu menyokong pembelajaran formal. Membina pemikiran kritis. Terakhir, nombor 3, pemikiran kreatif dan inovatif. Yang kelima, S. S untuk sosial. Ya, betul. S untuk sosial. Iaitu, kanak-kanak semestinya akan bersosial dengan orang lebih baik, teratur serta lancar. Di permata negara, guru-guru akan mengajar kanak-kanak ini dalam aspek penguasaan literasi awal. Apa itu literasi awal? Iaitu segala maklumat mengenai membaca dan menulis yang diketahui oleh kanak-kanak sebelum mereka boleh membaca dan menulis. Literasi awal ini ibu bapa boleh memupuk kanak-kanak bermula umur lingkungan antara 2 hingga 5 tahun. Contoh literasi awal yang digunakan oleh guru-guru seperti membaca buku cerita. Ini bagi murid-murid faham perkataan yang disebutnya. Seperti contoh, membeli buku yang mempunyai warna-warni. Seperti contoh, perkataan ibu. I dengan U kita warnakan jadi warna merah. Itu sebagai tanda huruf vokal. Manakala P untuk konsonan. Jadi murid-murid itu tahu I dengan U huruf vokal, B tu konsonan.
Bacaannya ibu. Maafkan saya jika saya salah. Dan expressive verbal. Apa itu receptive? Receptive ialah respon terhadap suara tidak konsisten, kadang tidak merespon saat dipanggil. Apabila kita panggil kanak-kanak itu tidak respon kepada kita. Manakala receptive ialah pada usia 20 bulan, ketertarikan dan kemampuan menunjukkan terhadap suatu benda masih kurang. Dia tidak minatlah benda itu. Yang kedua, kemahiran berkomunikasi. Ya, di pemerintah negara, guru-guru akan mengajar kanak-kanak itu cara berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan ibu bapa, adabnya, dengan rakan, serta orang sekeliling. Sebagai contoh, guru-guru mengajar kanak-kanak tentang adab dengan ibu bapa. Berkomunikasi. Yang pertama, kita tidak boleh melawan ibu bapa atau meninggikan suara. Dan akhir sekali, kenapa orang sekeliling menjadi contoh yang terbaik kepada kanak-kanak? Kerana kanak-kanak akan mengikuti apa yang guru atau orang sekeliling buat di sekitarnya. Maksud saya di sini ialah kanak-kanak itu akan melihat cara cikgu itu bercakap, cara ibu bapa itu bercakap dan mereka akan ikut. Jika ibu bapa atau orang sekeliling bercakap dengan baik, dengan beradab, mereka akan ikut. Dan jangan dilupakan sesekali ini iaitu kanak-kanak cepat ikut perkara yang tidak baik yang kita lakukan. Seperti contoh kalau kita cakap kasar, mereka secara tidak langsung akan terikut.